Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 6. Untuk hari ini kita akan menyaksikan sedikit bingkisan ataupun uji kaji yang kesan buruk dan kegunaan mikroorganisma dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seharian. Tajuk ini berangkumi daripada muka surat dalam buku teks iaitu 32, 33 sehinggalah muka surat 34, 35, 36, 37. Kalau awak dapat saksikan apakah yang ada yang diceritakan sehingga muka surat 39. Okey, jadi kita teruskan dengan apakah yang akan kita saksikan. Kalau minggu lepas kita telah melihat pertumbuhan mikroorganisma. Ini yang saya kongsikan apa yang terjadi dan ada murid yang telah pun berkongsi di Telegram kita, iaitu hasil dalam tempoh beberapa hari ataupun kalau kita ambil hari ini genaplah seminggu aktiviti uji kaji yang kita renjiskan air dengan semburan A 1 kali, B 2 kali semburan air dan C 3 kali semburan air, dan kita akan dapat saksikan dalam tempoh 7 hari kita dapati bahawa pertumbuhan mikroorganisma telah pun berlaku. Untuk roti A sedikit pertumbuhan itu berlaku. Dan seterusnya di bahagian roti B, kalau kita lihat, kita dapat saksikan bahawa terdapat tumpukan yang lebih besar, taburannya lebih banyak berbanding A, dan seterusnya. Apakah yang kita dapat perhatikan untuk roti C, ianya menunjukkan bahawa taburan lebih pekat lagi, iaitu dari segi warna muka yang terhasil. Hasilnya kita dapati bahawa kepekatan ataupun warnanya lebih jelas kelihatan. Jadi pertumbuhan demi pertumbuhan tu berbeza mengikut apakah pengawalan kita boleh ubah yang kita gunakan, iaitu dari segi semburan, jumlah semburan air yang kita dapat saksikan. Jadi hasilnya awak boleh kongsikan bersama di Telegram sekolah kita. Jadi saya harap awak dapat melihat perbezaan yang berlaku yang dapat kita saksikan dalam tempoh seminggu ini. Jadi jangan lupa letakkan bahan bukti yang telah awak kutip, yang telah awak lakukan di rumah anda. Untuk hari ini kita akan lihat apakah itu kesan buruk mikroorganisma di dalam kehidupan kita. Kesan buruk mikroorganisma ini berlaku. Contohnya tadi, kalaulah roti yang saya ambil ini, kalau saya contoh roti A ni saya ambil makan, boleh atau tidak? Saya ambil roti A ni, saya makan. Ia akan beri kesan yang buruk kepada saya lah. Ia menyebabkan kita akan rasa sakit perut. Kerana apa? Kerana telah pun melalui proses tamat tempoh. Kalau kita beli makanan, kita lihat label tarikh tamat tempoh untuk makanan itu dimakan, khususnya roti yang kita beli minggu lepas lah. Kalau ada lagi, maka bahaya untuk kita makan kerana telah pun terdapat pertumbuhan mikroorganisma. Kalau kita dapati lihat di sini, kesan buruk mikroorganisma ini iaitu kerosakan makanan, keracunan makanan, perebutan gigi dan juga wabak penyakit. Kerosakan makanan ni menyebabkan apa? Wabak penyakit. Ini adalah kesan buruk mikroorganisma dalam kehidupan harian. Kalau kita tengok kerosakan makanan yang kita telah buat minggu lepas, menyebabkan makanan menjadi rosak. Yang berlaku ialah tindakan mikroorganisma menyebabkan makanan berubah bentuk atau tekstur. Rupa dia, bau dan rasa dia dah lain dah. Dari segi teksturnya berubah. Kita pergi ke pasar, kita lihat memang ada ikan-ikan yang segar. Kalau kita tengok dari segi tekstur dia, ini baunya, makanan yang kita tinggalkan di atas meja makan semalaman, apa jadi? Inilah antara tindakan-tindakan mikroorganisma secara langsung yang kita tidak dapat lihat. Dari segi keracunan makanannya, kesan ni ialah makanan yang terdedah dicemari oleh mikroorganisma. Menyebabkan keracunan makanan, menyebabkan sakit perut. Ini yang berlaku kepada kita kalau kita cuba untuk makan juga makanan yang telah pun kita panggil dalam istilah kita ni basi lah, ataupun yang telah pun tamat tempohnya. Itu yang berlaku kepada kita. Alright, wabak-wabak penyakit. Ini kita lihat wabak-wabak penyakit ni mikroorganisma yang berbahaya. Boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Penyakit boleh
berjangkit melalui minuman kita, batuk kita, makanan kita, sentuhan, lalat ataupun nyamuk ni yang berlega-lega dari satu orang kepada orang lain. Macam mana nyamuk ni boleh menyebarkan penyakit denggi. Denggi tu boleh kena seorang kepada seorang yang lain. Sebab itulah kita ada buat semburan kalau duduk di taman. Jadi asap yang digunakan itu dapat membunuh nyamuk dewasa. Kalau ada takungan air pun sama, kita terbalikkan. Kalau musim sekarang ni musim panas, mungkinlah kehadiran nyamuk itu berkurang. Tapi kalau panas tiba-tiba hujan macam 2 hari sebelum ni ke ataupun sehari lepas, ia akan menggalakkan pembiakan nyamuk. Jadi antara penyakit berjangkit yang kita dapati iaitu konjangtivitis. Dalam muka surat 32 buku teks awak akan nak saksikan bahawa konjangtivitis ni penyakit seperti mata warna merah lah. Kalau kita sakit mata kan, kalau kita sakit mata pergi sekolah, cikgu kata tak boleh lah, dia awak kena balik duduk di rumah. Dia sebab dia boleh menyebabkan berjangkit di antara satu orang kepada orang yang lain, individu lain. Itu bahayalah. Jadi konjangtivitis ni bahagian kelopak mata dalam mata kita ni yang warna putih ni berwarna kemerah-merahan. Kalau yang kita pernah alami ni rasa macam berpasir je. Bila kita rokok ataupun tunduk, kita rasa sakit di belakang mata lah. Itu antara penyakit konjangtivitis. Tuberkulosis. Tuberkulosis ni adalah batuk yang tak henti-henti, ataupun kita panggil dia TB, penyakit TB, yang berlaku kepada individu. Dia ni boleh berjangkit di antara satu sama, menyebabkan apakah ciri fizikal yang kita dapat lihat bagi orang yang mengidap tuberkulosis ini? Dia kurus kering. Dia kurus, kesian dia sebab dia batuk yang tak henti-henti. Lepas tu kurap. Ini selalu berlaku kepada anak-anak. Kalau dia tak jaga kebersihan, ataupun orang dewasa mungkin berlaku juga. Sebab apa? Kebersihannya, pakai pakaian lembap, menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma. Jadi kita gatal-gatal, kita garu, garu lagi, and then tangan kita dah penuh dengan mikroorganisma itu berjangkit pula dekat kulit lain. Ini kurap. Kurap pun ada gambar dalam muka surat 32. Lepas tu penyakit malaria. Malaria juga antara yang dibawa bawaan air. Ini antara wabak-wabak penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Dia memberi kesan buruk kepada kita. Dan yang paling hampir dengan kita, kalau kita tak buat hari-hari, 1 hari 3 kali ataupun sebelum tidur, bangun tidur, selepas makan, kita tak buat, iaitu tentang pereputan gigi kita. Bakteria yang berada dalam mulut boleh menyebabkan gigi mereput. Asid dalam mulut yang dihasilkan oleh bakteria merupakan gula. Daripada gula-gula yang kita makan ke makanan yang ada gula dan kanji kepada asid. Dia ditukarkan menjadi asid. Asid itu tak baik untuk gigi kita. Jadi ia menyebabkan gigi kita menjadi reput. Itu antara masalah-masalah yang kita hadapi. Inilah dia antara kesan-kesan buruk mikroorganisma di dalam kehidupan seharian kita. Kadang baunya tak baik. Kita jumpa doktor kan, ada orang cirit-birit, tiba-tiba muntah-muntah, pening kepala, tanda-tanda kamu mengalami keracunan makanan. Itu antara salah satulah diagnosis yang dibuat oleh doktor kalau kita pergi. Kita muntah-muntah berlarutan. Seperti kita kata tadi, bakteria seperti salmonella yang terdapat dalam makanan rosak, dan dia membiak dan juga mengeluarkan toksik di dalam usus manusia, menyebabkan keracunan makanan. Kita jadi keracunan makanan disebabkan makanan itu mengandungi bakteria salmonella. Contohnya makanan yang dah rosak, makanan yang terbiak, dah ada mikroorganisma salmonella, jadi dia membiak. Lepas tu dia pergi mengeluarkan toksik di dalam usus kita. Usus kita pula tu yang kita jadi tak sedap perut, rasanya kan tak sedap. Rupanya sebab kita dah kena jangkitan oleh mikroorganisma salmonella. Itu antara makanan-makanan lah yang tidak baik untuk kesihatan dan telah pun rosak. Jadi seterusnya kita akan saksikan pula kegunaan mikroorganisma di dalam kehidupan seharian kita. Ini seronok sebab apa? Kita ada macam-macam pembuatan makanan. Ada yogurt, ada tempe, ada roti, keju dan tapai dibuat menggunakan mikroorganisma secara komersial, iaitu dibuat secara banyak kan untuk dijual. Kita pergi kedai, kita jumpa banyak sangat orang jual tempe sekarang banyak. Jadi itu antara tempe itu antara hasil daripada mikroorganisma yang telah memberikan
faedah kepada kita lah untuk jadikan makanan. Okey. Tapai pun sama. Jadi antara yang kita dapat saksikan. Okey, penguraian bahan organik. Bahan organik ni apa? Organik ini mikroorganisma digunakan untuk penghasilan baja, iaitu tinja ayam, tinja kambing, tinja lembu. Yang digunakan sekarang ni untuk menghasilkan baja, dicampur dengan serbuk kayu. Jadi berlakulah proses di mana najis itu dibiarkan, okey, mengambil masa perebutan. Jadi bahan yang kita lihat tu akhirnya menjadi baja organik. Okey, itu antara kebaikan ni lah. Dan seterusnya kalau kita lihat, bakteria digunakan untuk merawat sisa kumbahan yang memusnahkan sisa-sisa toksik yang terdapat di dalam loji kumbahan. Loji kumbahan ni, setengah taman ini dia ada kawasan nampak macam air kolam. Rupanya itulah loji kumbahan. Okey, loji kumbahan ini segala orang kata tinja ataupun isi rumah buang air besar disalurkan ke loji kumbahan, dan di situ mereka akan merawat sisa kumbahan yang itu dengan memusnahkan sisa-sisa toksik. Okey, untuk menghalang orang kata nilah sisa-sisa toksik itu memberi kesan kepada kita. Okey. Jadi itu antaranya ada dalam muka surat 35 dalam buku teks. Okey. Dan seterusnya, kalau kita lihat penghasilan antibiotik dan juga vaksin. Sekarang hangat diberkatakan tentang vaksin yang kita perlu ambil untuk mengelakkan kita daripada terkena virus COVID-19 ataupun coronavirus. Banyak negara telah menghasilkan vaksin, dan kita alhamdulillah Malaysia telah pun menerimalah beberapa jenis vaksin yang baru. Yang pertama kita guna Pfizer. Okey, Pfizer ni digunakan untuk COVID-19 lah ataupun coronavirus ini. Okey. Jadi inilah untuk apa? Untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Okey, inilah pentingnya kita ambil vaksin dan juga kita gunakan antibiotik. Ianya adalah untuk membendung sesuatu penyakit itu daripada menjadi lebih teruk. Contoh saya ambil, then kawan saya tak ambil. Jadi bila kami sama-sama terkena virus, tiba-tiba saya tak berapa sangat sebab saya ambil vaksin, tapi kawan saya tak ambil, maka dia akan lebih teruk berbanding gejala yang dialami itu lebih teruk daripada saya yang ambil vaksin. Itu beza dia. Okey, vaksin yang kita ambil. Sama juga antibiotik, nak membendung lah. Contoh kita dah sakit tekak kan, Streptococcus dah membiak ni, lepas tu kita ambil lah antibiotik, so dia melegakan kita, mengurangkan, akhirnya membakilah. Itu, okey, digunakan dalam kehidupan seharian kita mengikut jadual yang kita ambil. Okey. Jadi itu antara yang perlu awak lihat. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Jadi sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.